محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا زوجة ولا ولد له ولا أين ولا جهة له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Apa khabar tuan semua? Sihat? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kita bertemu kembali setelah 13.5 lebih kurang. Setelah 13.5 kita diuji dengan satu wabak besar. Iaitulah wabak Covid yang kita semua sudah ketahui. Tapi wabak ini kalau kita lihat nak dibandingkan dengan wabak yang tersebar pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada zaman itu lagi besar. Iaitulah wabak Ta'un. Yang dia katakan 70,000 orang Islam meninggal ketika itu. Jadi ini semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bermuhasabah. Kita dapat kembali ke surau ini, dapat kembali ke masjid ini, ke masjid luar, maka itu adalah sebuah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Maka hendaklah kita sentiasa muhasabah. Kerana kalaulah kita tidak dapat kembali lagi ke surau, itu sebuah nikmat yang telah dihilangkan. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Dia kalau kita lihat solat di surau ni dengan di masjid sangat jauh beza dengan solat dekat rumah, betul tak? 13.5 lebih kurang kita solat dekat rumah. Solat dekat rumah ni, lepas solat, tak kisah dengan berjemaah ke, dengan sendiri-sendiri ke, lepas solat biasanya kita akan ditarik oleh sesuatu. Apa dia menarik kita lepas solat? TV. Bukan ke sinilah, orang luar. Sini baik-baik semua, alhamdulillah. Contoh kalau kita salat, anak kita buka TV, kita tengok kejap, boleh tengok tamu ni. Sekejap lagi lah, saya nak baca Quran. Sekejap lagi lah, saya nak. Ada pun dekat masjid, dekat surau, kita semangat kita lain. Kita ada kawan-kawan sama-sama hadir. Semangat kita tinggi untuk kita salat berjemaah, untuk berzikir sama-sama. Dan setiap langkah kita ke masjid, ke surau, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala menaikkan darjat kita. Allah memberikan pahala kepada kita. Sangat besar ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan. Jadi hendaklah kita, apa yang berlaku kepada kita sebelum ini, hendaklah kita bermuhasabah, kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita buat. Taubat ini wajib hukumnya. Sama ada kita buat dosa besar ke, dosa kecil ke, wajib bertaubat. Tapi malangnya ramai orang pada zaman sekarang, mereka tidak tahu apakah rukun taubat. Ini masalah besar. Mereka tahu taubat hanya salat taubat sahaja. Tak. Untuk bertaubat tak semestinya salat. Salat itu sunat sahaja. Nama pun sunat taubat. Jadi untuk bertaubat, kita sebagai orang Islam mesti kena tahu rukun-rukun taubat yang telah tertulis pada semua buku-buku fardu ain yang kita pernah mengaji pada zaman dahulu, masa kecil-kecil dahulu. Berapakah rukun taubat? Ini kita mesti kena tahu, wajib kena tahu. Supaya apa? Supaya bila kita bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, Allah berikan kita taubat yang nasuha. Kalau tak cukup rukun taubat, maka itu bukan taubat, itu taubat. Jadi apakah rukun taubat? Sama-sama kita ulang kaji. Pertama sekali, kalau kita buka kitab Sulam Muqtadi, Sulam Taufiq, apa sahaja kitab fardu ain, ulama dah sebut dah. Dia kata wa yajibu ala man waqa'a fi riddah al-nadam.
Dia kata wajib bagi sesiapa wajibu ala man waqa'a fil ma'siyah. Wajib bagi sesiapa yang terjatuh pada maksiat an-nadamu. Pertama sekali rukun taubat apa dia? Menyesal atas dosa yang kita pernah buat. Contoh, kita pernah mencuri, kita pernah buat dosa. Apa sahaja dosa? Dosa kecil, dosa besar ke? Rukun pertama sekali yang kita kena ada untuk bertaubat, iaitulah menyesal atas dosa yang pernah kita buat, iaitulah dosa mencuri contohnya. Itu kalau nak bertaubat daripada mencuri. Yang kedua, apa rukun taubat yang kedua? Wal iqla', iaitulah meninggalkan perbuatan dosa itu. Contoh dia pernah mencuri, maka cara untuk bertaubat yang kedua mesti ada apa dia? Meninggalkan perbuatan curi tersebut. Kalau dia bertaubat tapi dia masih belum meninggalkan, maka itu bukan taubat. Itu rukun kedua. Pertama menyesal atas dosa-dosa yang kita buat. Yang kedua adalah meninggalkan dosa yang pernah ataupun meninggalkan dosa yang menyebabkan kita terjatuh pada maksiat itu. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah wal azmu ala alla ya'uda ilaih. Yang ketiga berazam untuk tidak kembali dosa itu. Kalau dia bertaubat tapi dia berazam, dia kata tak apalah tahun depan aku nak buat lagi, dia berazam nak buat, itu bukan taubat nasuh. Contoh, kalau dia contohnya dia pernah masuk pada golongan-golongan yang memijak Quran kan. Dulu kan pada zaman dulu masa saya sekolah menengah, famous golongan black metal lah apalah yang dikatakan mereka pijak Quran dengan sengaja, kunci atas Quran dengan sengaja. Jadi golongan ini kalau nak bertaubat, kalau mereka masih pijak Quran tapi dia kata aku nak bertaubat, dalam keadaan dia masih pijak Quran, maka itu bukan taubat. Yang ketiga, hendaklah dia berazam untuk tidak kembali melakukannya lagi. Jadi orang yang cukup 3 rukun ini, dia buat dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka sah taubatnya. Tapi ada tambahan selepas 3 yang utama. Apa yang keempat? Yang keempat adalah kalau dosa itu berkaitan dengan hak Allah. Seperti apa? Seperti kita pernah buat maksiat kepada Allah, iaitulah kita pernah meninggalkan salat dengan sengaja pada zaman dahulu. Kita pernah tidak puasa pada masa muda dahulu. So, bagaimana cara bertaubat? Dengan cara qada apa yang kita telah tinggalkan daripada perkara-perkara kewajiban. Jadi kita muhasabah balik. Dulu masa muda aku suka main-main, tidak serius. Aku banyak tinggalkan salat. Maka kalau dia tahu, so dia kena qada semula. Orang tanya kadang-kadang, takkan nak qada semua tu? Bapa tahu tak tahu? Ulama kata kalau dia ragu-ragu tak tahu, maka dia hendaklah mengambil jumlah yang diyakin. Ataupun dia buat sahaja qada, dia buat sahaja qada sekira-kira hatinya sudah tenang. Dan orang yang menyibukkan diri dengan qada, iaitu buat benda wajib, kalau dia sedang meninggal, dia sedang buat benda wajib qada, tapi dia tiba-tiba dia meninggal, maka itu kemungkinan besar Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Sebab apa? Dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disaksikan pada zaman dahulu. Nabi kita Muhammad SAW pernah menceritakan ada seorang pada zaman dahulu, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dia nak bertaubat, tapi dia tak sempat sampai ke tempat yang untuk dia berubah. Masa on the way, Allah matikan dia. Ketika itu ulama kata malaikat ketika itu saling berselisih pendapat, adakah orang ini akan diazab ataupun orang ini akan diberikan nikmat masuk syurga. Maka mereka mengatakan bahawasanya orang itu hampir tempatnya menuju ke tempat untuk dia bertaubat, maka orang itu diampunkan. Sebab tu kita sungguh-sungguh lepas salat maghrib, kalau kita ingat kita pernah tinggalkan salat, kita qada. Lepas isyak, qada salat isyak yang dahulu. Ataupun lepas isyak kita buat qada salat subuh, tak ada masalah. Ingat kita semua pada hari kiamat
kita semua tak akan dipersoalkan tentang perkara-perkara sunat. Memanglah ada pahala, baca Quran, solat sunat ada pahala, tapi kita akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan tentang perkara-perkara kewajiban. Kerana Allah fardukan kepada kita untuk lakukannya. Apa? Itu kalau berkaitan dengan hak Allah. Kalau ia berkaitan dengan hak manusia, contoh yang keempat lah, hak Allah kita sudah bincangkan. Kalau maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, seperti apa? Seperti tahun lepas dia pernah mencuri barang jiran dia. Bergaduh dengan jirannya, lalu dia curi barang jirannya. Lepas tahun dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti buat 3 yang awal tadi, dan ditambah yang keempat apa dia? Pulangkan balik apa yang pernah dia curi ataupun diminta halal. Kalau cukup semua itu, maka barulah dinamakan taubat nasuha, taubat yang Allah Ta'ala terima. Dan taubat ini, selagi mana orang itu belum mati, maka Allah Ta'ala terima taubatnya dengan syarat dia buat semua tadi dan dia bukan mati kafir. Orang mati kafir sahaja, siapa yang meninggal kafir, maka tak akan diampunkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dekat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mafhumnya, sesungguhnya Allah Taala tidak akan ampunkan orang yang mati syirik. Maknanya, siapa yang mati syirik confirm ke neraka sampai bila-bila. Tapi kalau siapa yang pernah syirik lalu dia masuk Islam balik, dia cukup syarat taubat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Nampak? Sebab tu penting jaga akidah. Akidah kalau salah, maka tempatnya neraka. Akidah kalau seseorang itu menisbatkan Allah dengan sifat makhluk, seperti dia mengatakan Allah Ta'ala itu beranggota badan, dia mengatakan Allah Ta'ala itu beranggota ataupun berjisim, maka confirm ke neraka sampai bila-bila. Walaupun dia buat haji 10 kali, dia buat solat sunat, buat qiyamul lail, baca Quran, tapi dia menisbahkan Allah dengan sifat-sifat makhluk, maka tidak sah segala amal ibadahnya. Imam Ghazali pernah berkata, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah melainkan setelah dia kenal Tuhan yang disembah. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita mempelajari sifat 20 yang kita akan mulakan pada malam ni, insya-Allah. Ini ada isu besar pada zaman sekarang. Apa isu besarnya? Ada golongan zaman sekarang yang dinamakan golongan kaum muda. Mereka sangat anti dengan sifat 20 ataupun sifat 13. Mereka mengatakan bahawasanya sifat ini Nabi tak pernah sebut, sifat ini tak pernah Nabi ajar, sifat ini daripada fahaman Yunani Greek. Mereka mendakwa tanpa sebarang dalil. Waliyahzubillah ta'ala. Kita kecil-kecil kita mengaji, kita hafal wudhu tidak berapa. Mungkin ada mengatakan, alah, sifat 20 ni saya dah mengaji masa kecil-kecil. Kita semua dah mengaji, tapi kena ingat masa kecil-kecil dahulu tidaklah kita detail seperti mana kita akan detailkan pada malam ni, insya-Allah. Sifat 20 itu antara teras ilmu akidah. Siapa yang mantap sifat 20, maka apa sahaja golongan-golongan sesat, Syiah ke, golongan Wahabiyah ke apa ke, maka dia pasti boleh menjawab segala persoalan mereka. Contoh, saya bagi contoh. Orang yang tak mantap ilmu sifat 20. Ada berlaku sebelum ni, dia bagi khutbah Jumaat. Di mana? Di Lembah Kelang. Dia bagi khutbah Jumaat. Tapi ketika dia baca ayat Quran, dia pergi terjemahkan sebiji-sebiji, lalu dia menisbatkan Allah ada ilmu baru. A'udzubillah. Allah Ta'ala ilmunya tak bertambah, tak berkurang, tidak berubah. Kerana kalau berubah, maka confirm ia adalah makhluk. Kerana perubahan itu adalah sebesar-besar pada makhluk.
Apa dia kata? Dia kata disebut ayat Quran ketika khutbah Jumaat. Dia kata wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Dia pergi terjemah sebiji tanpa lihat tafsir dan dia baca khutbah spontan. Bukan spontan, spontan. Baca spontan tu sangat bahaya. Nak selamat, baca teks jaiz. Sebab teks tu telah dirujuk oleh pakar-pakar. Tapi nak tunjuk hebat, dia buat spontan, dia terjemah spontan, maka secara spontannya dia telah menggugat iman dia. Terbatal iman dia sebab dia menisbahkan Allah ada ilmu baru. Waliyahzubillah ta'ala. Apa dia kata? Dia pergi terjemahkan wa nabluwannakum, iaitu Allah Ta'ala berkata kami pasti akan uji kalian hatta na'lamal mujahidin, supaya kami mengetahui. Dia kata apa? Kami itu Allah Ta'ala. Ingat Allah bila kita dengar dekat Quran mengatakan kami, bukan berarti Allah ramai, tidak. Perkataan kami ada dua makna. Satu untuk mengatakan ramai, yang kedua untuk mengagungkan diri dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau mengatakan nahnu, iaitu dalam terjemahannya kami, itu untuk mengagungkan dirinya. Apa dia kata? Hatta na'lamal mujahidin. Dia pergi terjemah, kami akan uji kalian, wahai hamba, untuk kami mengetahui siapa di kalangan kalian yang sabar, siapa di kalangan kalian yang sebaliknya. Auzubillah. Saya dengar macam itu, terus saya salat zuhur. Sebab apa? Sebab orang yang kata Allah itu ilmunya bertambah, maka terbatal iman. Apa dia kata? Dia kata Allah, makna apa dia kata? Sebelum Allah uji, Allah jahil, tak tahu siapa di kalangan kalian yang sabar, tak tahu. Jadi apa dia kata? Dia kata Allah uji kalian untuk Allah tahu siapa di kalangan kalian yang sabar. Auzubillah. Bukan tu tafsirnya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengetahui perkara yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, yang tak akan berlaku. Dan kalau ia berlaku macam mana ia berlaku, Allah tahu kesemuanya. Jangan kata Allah baru nak tahu. Itu sangat bahaya. Jangan kata Allah tak tahu apa yang kita akan buat lagi 5 hari. Tak boleh. Allah Maha mengetahui kita akan jadi apa lagi 5 tahun. Jangan kata Allah baru nak tahu. Jadi apakah tafsir sebenarnya? Tafsir sebenarnya antaranya kita boleh lihat tafsir-tafsir mu'tabar seperti tafsir An-Nasafi, tafsir Al-Fakhr Razi, Al-Tabari, Al-Qurtubi dan selainnya. Mereka mengatakan wala nabluwannakum, mafhumnya Allah Ta'ala akan uji kalian hatta na'lamal mujahidin, iaitu hatta nuzhira, itu maknanya, iaitu untuk Allah zahirkan kepada hamba siapa di kalangan mereka yang sabar, siapa di kalangan mereka yang sebaliknya. Bukan untuk Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah uji kalian untuk Allah zahirkan kepada manusia siapa di kalangan kalian yang sabar dan juga sebaliknya. Itu tafsiran sebenar. Nampak? Benda simple je. Dia kata Allah baru nak tahu. Auzubillah. Dengan simple ini menjatuhkannya ke dalam murtad, waliyahzubillah. Untuk masuk Islam balik hanya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bukan dengan perkataan astaghfirullahal azim. Ingat, orang yang telah murtad masuk agama selain Islam ataupun dia menghina Allah, menghina Nabi, menghina malaikat, menghina Islam, hukumnya murtad. Nak masuk Islam balik bukan dengan berkata astaghfirullahalazim. Bahkan ulama kata barang siapa yang murtad lalu dia berkata astaghfirullahalazim, dia menambahkan lagi dosanya. Sebab apa? Sebab orang yang bukan Islam kalau dia kata astaghfirullahalazim, seolah-olah dia kata kepada Allah, ya Allah, dustakanlah dirimu dengan mengampunkan orang yang bukan Islam, walaupun kau mengatakan kau takkan ampunkan. Nampak? Contoh orang Buddha, orang Hindu yang sembah patung, kalau dia kata astaghfirullahalazim, adakah Allah akan ampunkan dia? Tidak. Allah tak akan ampunkan orang kafir dalam keadaan dia sedang kafir. Jadi untuk masuk ke dalam Islam semula hanya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Nabi kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampailah mereka mengucap dua kalimah syahadat. Jadi itu antara perkara yang penting untuk kita tahu, supaya kalau kita dengar lagi selepas ni berlaku di lembah Kelada ataupun selainnya, maka hati-hati. Kalau kita salah belakang tidak sah, sebab dia menghina Allah Ta'ala. Penghina Allah tidak sah segala amal ibadahnya, sehinggalah dia masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Lepas masuk Islam, kalau dia mengucapkan astaghfirullahalazim, manfaat besar Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ada manfaat. Dalam keadaan kafir, dia kata astaghfirullahalazim, seolah dia kata, ya Allah, ampunkanlah aku dalam keadaan aku nampak Islam. Dia kata, alhamdulillah. Itu seolah-olah dia kata begitu. Bahkan Allah tidak akan ampunkan orang yang sedang murtad. Okey, terus. Jadi apa yang persoalan saya sebut tadi? Saya sebut tadi, pada zaman sekarang ada golongan mengatakan sifat 20 ni sesat ataupun bid'ah ataupun fahaman Yunani. Dengan dakwaan mereka mengatakan Nabi tak pernah sebut pun. Bahkan dekat hadis tak pernah pun ada satu hadis yang Nabi kata sifat 20. Dan mereka mengatakan Nabi tak pernah ajar langsung. Ini penipuan besar. Bahkan Nabi sangat menekankan ilmu mengenai Allah. Kalaupun Nabi tak pernah sebut perkataan sifat 20, tapi kesemua sifat 20 itu kesemuanya termaktub dekat Al-Quran. Dalam Al-Quran, bukankah Allah ada sebut, Allah ada kata tentang sifat-sifatnya? Allah kata, wa huwas sami'ul basir, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Hayy maknanya hidup. Sami' mendengar, basir maha melihat. Jadi itu antara sifat 20. Takkan kita nak mengatakan itu semua benda baru, tak? Jadi kalaupun Nabi tak pernah sebut perkataan sifat 20, tapi perkara ini telah dibuat oleh para sahabat, para tabi'in dan juga ulama selepasnya, mereka membuka Al-Quran, baca Quran, dan mereka keluarkan sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh secara Islam. Supaya apa? Supaya orang Islam boleh mudah untuk mengaji ilmu tauhid. Supaya mereka mengenal Allah walaupun mereka tak buka Quran. Nampak? Itu pentingnya mengaji ilmu ini. Okey, dia kata kat sini, fa yatalakhasu min ma'na ma madha itsbatu 13 sifatan lillahi ta'ala. Takarrara dzikruha fil Quran imma lafdhan wa imma ma'nan katsira. Dia kata di sini, dan seperti mana yang kita telah bincangkan sebelum ini, dapatlah dibuat simpulan bahawasanya adanya 13 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, sama ada pada aspek lafaz maupun makna. Maknanya dekat Al-Quran sifat 20 ataupun 13 tak ada beza samanya. Kenapa 13? Sebab dia buang kaunuhu. Kenapa 20? Sebab ada kaunuhu. Dia ulang semula. Kaunuhu qadirat ayat qudrah. Jadi dekat Quran memang telah termaktub sifat 20 ini sama ada pada aspek lafaz. Seperti apa lafaz? Seperti Allah kata dekat Quran lafaz secara lafaz. Allah kata wa huwas sami'ul basir. Lafaz sami ada dekat Quran. Lafaz basir ada dekat Quran. Sama basar. Lafaz kedua-dua ini ada dekat Quran. Kalamu qadiran, kalam ada dekat Quran. Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah sifatkan bagi dirinya lafaz yang kita sebut tadi. Itu pada aspek lafaz. Yang kedua pada aspek makna. Apakah maksudnya? Dekat Quran, kalaupun tak ada lafaz pada sifat 20 ataupun isi kandungan sifat 20, kadang-kadang ada yang semakna dengannya. Apakah contohnya? Contohnya antara sifat 20 yang tak ada lafaz dekat Quran tapi ada pada aspek makna, mukhalafatuhu lil hawadith. Kalau kita buka Quran, takkan jumpa perkataan mukhalafatuhu lil hawadith. Tetapi ada yang semakna dengannya. Apa yang semakna dengannya? Allah kata pada surah Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'.
Laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan segala apapun. Mukhalafatul hawadith, Allah tak sama dengan segala apapun. Makna semua sama. Jadi jangan ada orang yang mendakwa ia adalah fahaman baru, wala'iyadzubillahi ta'ala. Faham? Jadi alhamdulillah dapat kita kembali teruskan pengajar ilmu tauhid. Kalau kita lihat di negara jiran sebelah Indonesia, beratus-ratus lagi. Sangat ramai orang setiap hari kena COVID. Kawan saya cerita, ada orang mak ayah dia ataupun keluarganya ada yang meninggal kena COVID. Bila ambulans nak hantar dia, kan macam kita lah, ambulans dia yang uruskan sendiri, bukan waris pendatang, tak ada. Jadi bila ambulans hantar mangsa COVID yang dah meninggal, untuk mereka sendiri uruskan, tapi sebahagian besar mereka buat waris-waris mati, dia tak nak dengan keputusan tu. Apa dia buat? Mereka waris-waris, mereka pergi kubur semua untuk mereka rampas jenazah kerabat dia, untuk mereka uruskan sendiri. Jadi mereka pun kena COVID juga. Ada juga kes sama juga. Hospital dia dah seal semua dah gam apa dah tutup. Waris dia nak balik tuntut jenazah, dia buka balik seal tu. Habis kita semua. Subhanallah. Jadi ini musibah. Kita kena beramal dengan asbab. Pakai benda ni kan, pakai benda ni, ini antara asbab. Jangan kata kalau Allah dah takdirkan kita kena juga. Tak ada kata begitu. Sebab apa? Sebab Allah menyuruh kita beramal dengan asbab. Memanglah kalau Allah takdirkan kita kena juga, tapi kita tahu mana yang Allah Ta'ala takdirkan begitu? Tak tahu. Kita pakai benda ni sebab apa? Beramal dengan asbab. Dan orang beramal dengan asbab, ia tidak menafikan takdir Allah. Maknanya nak senang faham, Allah sudah takdirkan dah umur kita berapa. Allah Ta'ala dah tahu dah umur kita berapa, rezeki kita macam mana, dan anak kita berapa. Allah Maha mengetahui. Tapi kadang-kadang ada orang kata, tapi tu kalau tak jaga makanan, makan apa sahaja dia nak, bukankah ia boleh mengawalkan? Itu semua Allah sudah mengetahui. Dan apabila kita beramal dengan asbab, bukan berarti Allah tak tahu kita akan hidup berapa. Tak. Allah Maha mengetahui. Tapi kita beramal dengan asbab. Kenapa? Sebab dekat Lauh Mahfuz. Apakah Lauh Mahfuz? Pada Lauh Mahfuz, iaitu hamparan besar, tertulis padanya perkara yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku sampai ke hari kiamat, telah termaktub di Lauh Mahfuz. Dan pada kitab yang ditulis, dinukilkan oleh para malaikat, di situ ada dinamakan takdir muallaq, takdir yang digantungkan. Contohnya apa? Contohnya tertulis si fulan kalau dia berdoa sama silaturahim dan dia bersedekah, dia akan hidup selama 100 tahun. Kalau tak berdoa, tak sama silaturahim, tak bersedekah, dia akan hidup selama 30 tahun contohnya. Rezeki sedikit. Kan biasa kita dengar orang kata, Pak Ustaz kata, kamu kalau kamu nak supaya panjang umur, kamu hendaklah sentiasa bersedekah, kan? Sedekah itu antara asbab dipanjangkan umur. Maknanya dekat kitab yang dinukilkan oleh para malaikat tertulis si Ali kalau dia berdoa, sambung satu rahim, bersedekah, maka dia akan hidup selama 100 tahun, rezeki banyak, anak ramai. Kalau tak buat semuanya, maka dia akan hidup sikit sahaja umurnya dan rezeki sedikit. Sama juga benda ni telah termaktub dekat kitab yang dinukilkan oleh malaikat. Si fulan, kau tak pakai hari ni pergi ke pasar, kena. Kalau pakai tak kena. So sebab tu kita beramal dengan asbab. Dan Allah Maha mengetahui. Allah telah ketahui sejak azali kita pakai ke tidak ketika kita pergi ke pasar. Jangan kata Allah Ta'ala itu tidak tahu apa yang bakal mendatang. Okey. Yang pertama sekali wujud. Al-wujud, sifat Allah Ta'ala yang pertama yang ditulis dalam kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah, wujud. Apakah bukti Allah Ta'ala itu wujud? Sebelum tu, kita orang Islam wajib tahu paling kurang satu dalam akal.
Dalil akal tentang wujudnya Allah Ta'ala, tak tahu berdosa. Apakah dalil akal wujudnya Allah? Contohlah, kita tengah jalan kat luar tu kan, tiba-tiba ada orang Hindu ataupun orang Buddha tanya kita, orang Islam, apa bukti Tuhan kamu wujud? Apa kita nak kata? Takkan kita kata, bukankah Allah dah kata dekat Quran? Allah kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun qul huwallahu ahad. Kalau kita sebut begitu, apa dia akan kata? Dia akan kata, aku tak beriman dengan Quran. Bagi aku dalil akal bahawasanya Allah itu wujud. Di sini kita kena tahu paling kurang satu dalil akal tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah contohnya ulama ajar? Contoh yang ulama ajar adalah kita ada selepas tiada. Dan setiap sesuatu yang ada selepas tiada, semestinya ada yang mengadakannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kedua, setiap penulisan ada penulisnya, setiap binaan ada pembinanya. Dan kedua-dua ini daripada bahagian ataupun juzuk alam semesta. Semestinya alam semesta ini ada penciptanya yang tak sama dengan makhluk. Contoh paling mudah, kita makan masuk dekat mana nasi? Makan nasi kita masuk dekat mulut. Air kat mana kita masukkan? Sama juga, air kat mulut juga. Dua benda yang berbeza masuk pada rongga yang sama tapi keluar beza-beza. Nasi, makanan keluar dekat mana? Belakang kan? Air kat mana? Air kat depan. Sama kan? Semua sama. Maknanya ulama kata, semestinya ada yang mengkhususkan kita demikian, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mudah, saya bagi contoh lain. Contoh yang ulama sebut adalah daun blueberry. Daun blueberry ni kalau dimakan oleh kambing, apakah yang keluar? Yang keluar adalah susu kambing. Daun yang sama dimakan oleh lebah, apa yang keluar? Yang keluar adalah madu lebah. Daun yang sama dimakan oleh kijang, apakah hasilnya? Apakah yang keluar? Yang keluar adalah kasturi dekat perutnya. Maknanya ulama kata, tengok, benda sama dimakan oleh haiwan berbeza, hasilnya beza-beza. Maknanya semestinya ada yang mengkhususkan demikian, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kesimpulannya? Setiap yang berlaku itu mesti ada pelakunya. Setiap berlaku itu mesti ada pelakunya. Mustahil perkara itu berlaku tanpa pelaku, itu mustahil. Ni golongan etis. Tahu etis? Etis ni golongan yang tak percaya adanya Tuhan. Etis mengatakan tak ada Tuhan. Maknanya, kalau dia kata begitu, dia telah mengatakan benda yang berlaku tak semestinya ada pelaku. So kalau kita jumpa orang begini, pergi belakang dia, tampar dia kuat-kuat. Kalau dia kata, kenapa kata pelaku? Katakan dia, benda ni berlaku tanpa pelaku. Maka semestinya dia kata, tak, engkau yang buat kan? Nampak? Semua benda mesti ada pelakunya. Alam ini tercipta dengan ada pelaku, ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena hati-hati. Kaedah semua yang berlaku itu mesti ada pelakunya. Kaedah ini pun diakui oleh kambing, diakui oleh lembu. Maknanya lembu pun tahu, kambing pun tahu benda itu berlaku dengan mesti ada pelakunya. Apakah contohnya? Contoh, saya bagi contoh mudah. Kalau kita tengok sekarang, kita lagi 2 minggu lebih kurang, insya-Allah kita akan datang bulan Korban. Kita akan berkorban. Nanti saya nak kalau ada yang boleh cuba. Kalau ada lembu ke depan tu kan, sedang tidur, kita ambil batu besar, mengendap belakang pokok, campak kenakan kepada kepala dia. Apa dia buat? Pasti dia akan bangun. Bila dia bangun, dia pasti akan pandang kanan, kiri. Kenapa? Sebab pada hatinya dia tahu ini kurang ajar, siapa yang baling. Nampak? Dia pun tahu benda tu berlaku mesti ada pembalingnya. Maka mustahillah perkara itu berlaku tanpa pelaku, itu mustahil. Alam ini ada, mesti ada penciptanya yang tak sama dengan makhluk. Tidak sama sekalipun pada semua aspek dengan makhluk.
Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil akal. Dalil Al-Quran kita semua tahu Allah kata apa? Afillahi syak. Maksudnya tiada keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada aspek hadis Nabi kata kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Maksudnya adalah Allah wujud pada azali dan tiada selainnya. Ulama kata kalau tiada selainnya, tiada langit, tiada bumi, Allah saja ada. Yang lain tak ada. Tiada langit, tiada bumi, tiada angin, tiada tempat, tiada masa, tiada space. Maka tidaklah Allah Ta'ala itu bertempat dan tiada Allah Ta'ala itu berhadap kepada segalanya. Ini yang saya sudah sebut sebelum ini. Dan saya dah sebut dah daripada kita Sultan Selangor kita pada zaman dahulu, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, dibanting istananya. Yang esok kuliah saya dekat Banting. Ada masa saya pergi jumpa masjid ataupun kubur dia, insya-Allah. Ni juga kita atuk saya, orang Perak. Dekat mana? Dekat Pulau Tiga. Sama juga. Dia kata Allah Subhanahu wa taala tiada bertempat, tiada berarah. Jangan percaya dengan orang mengatakan Allah duduk bersila. Tak boleh. Itu menisbahkan Allah dengan sifat makhluk, maka menafikan keimanan, membatalkan iman. Nampak? Iman kalau salah, kalau dia hanya mengatakan Allah itu di atas, maka sangat banyak benda sama seperti Allah. Apakah yang dekat atas? Langit dekat atas, bulan, bintang, malaikat, semua dekat atas. Maka banyak sangat benda sama seperti Allah. Bahkan Allah dah kata dekat Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan segala apapun. Kalau orang mengatakan Allah di bawah, maka sangat benda yang sama seperti Allah. Tanah di bawah, neraka di bawah dan selainnya. Bahkan Allah dah beritahu dah, Allah tak sama dengan segala apapun. Jadi apabila kita berdoa mengangkat tangan menghadap ke langit, itu bukan berarti Allah mendiami langit. Ini saya ulang semula. Dah beritahu sebelum ni kan. Imam Nawawi dia pernah berkata, apabila orang Islam mengangkat tangan menghadap ke langit, itu bukan berarti Allah mendiami langit. Bahkan itu disebabkan langit kiblat bagi orang berdoa, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya rezeki. Seperti mana dia kata lagi ni, seperti mana orang Islam solat menghadap Kaabah, bukan berarti Allah Ta'ala tinggal dekat Kaabah. Bahkan Kaabah itu adalah kiblat bagi orang solat, seperti mana langit itu adalah kiblat bagi orang yang berdoa. Itu sifat pertama, sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang menafikan sifat 20, dia kata ini benda baru, benda yang sesat, maka dia telah menafikan sifat pertama bagi Allah Taala, itulah wujud. Tak masuk akal lah. Pencipta semestinya ada, bahkan Allah wajib wujud. Tak boleh kita mengatakan Allah Ta'ala itu tak wujud ataupun dia meragui. Orang yang hanya meragui, walaupun dia kata Allah tu ada ke tidak, Maha berkuasa ke tidak, maka terbatal imannya. Juga antara perkataan-perkataan yang boleh murtad. Contoh orang kata apa? Orang kata, mungkin ada yang mengatakan, kalau Allah menciptakan makhluk, maka siapakah yang menciptakan Allah? A'udzubillah. Semata-mata dia sebut begitu, batal terus iman. Walaupun dia hanya ragu-ragu, walaupun dia soal begitu, dia kata apa? Kalau Allah menciptakan makhluk, siapakah yang menciptakan Allah? A'udzubillah. Semata-mata persoalan begitu pun telah meragui tentang kewujudan Allah, dan dia telah mengatakan Allah Ta'ala itu bagi dia diwujudkan, maka terbatal iman. Wala'iyadzubillahi ta'ala. Lagi seminit lagi. Nak masuk sifat kedua panjang pula. Nampak? Memang masa saya sekolah rendah, kalau kita semua masa sekolah rendah, memang kita dah mengaji dalam benda ni, tapi kita tidaklah mengaji dengan cara yang ulama dahulu ajar. Bukan dengan detail. Saya ingat sekolah rendah dahulu, kami disuruh hafal je, tanpa disyarah sedikit. Wujud ada, itu je. Bahkan kita kena tahu tentang, orang kata, pendetailannya.
Supaya kita tetap iman kita, akidah kita kuat dan tidak goyah dengan akidah-akidah yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu antara perkara penting yang kita kena tahu, dan waktu inilah kita kena sungguh-sungguh. Dah sakit nanti, dah sakit tak boleh hadir ke surau, dah sakit tak boleh dah nak mengaji ilmu agama. Maka sebab tu kita sentiasa ingat Nabi kata, buatlah perkara baik, tuntutlah ilmu selagi mana kamu masih muda, kamu masih sihat, kamu belum meninggal. Dah meninggal, tiada guna segala penyesalan. Okey, sampai sini saja untuk hari ini insya-Allah. Moga-moga apa yang kita dengar pada malam ini dapat kita amalkan, dapat kita sebarkan insya-Allah, dan dapat kita ajak lagi kawan-kawan dekat taman rumah kita, ajak semua mengaji ilmu yang wajib, ilmu yang kita semua akan dipersoalkan pada hari kiamat insya-Allah. Kita akan jumpa lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.